Tuan Speaker, saya turut ingin menyertai perbahasan berkenaan rang undang-undang meminda Akta Perhutanan Negara 1984 dan fasa 6 berkenaan dengan hutan taman negeri ataupun state park forest ditambahkan sebagai satu penjelasan baru bagi hutan simpang kekal, dijadikan 12 penjelasan. Saya mengalu-alukan fasa 6 kerana dia merupakan satu pengiktirafan terhadap hak negeri di mana National Park ataupun hutan taman negara diuruskan oleh Persekutuan dan State Park, hutan taman negeri diuruskan oleh negeri supaya menjaga, mengekalkan state sovereignty untuk negeri-negeri. Section 11, 12 dan 13 menetapkan prosedur pengeluaran kawasan tanah daripada hutan simpanan kekal. Prosedur yang dicadangkan di mana satu siasatan awal dilakukan oleh pihak berkuasa negeri sebelum pengeluaran mana-mana kawasan tanah daripada hutan simpan kekal. Pada khidmat saya, Tuan Speaker, walaupun terdapat cadangan prosedur siasatan awam, tetapi itu belum mencukupi. Perlu ada publicity awam, bantahan awam, supaya dan kerana tambahan prosedur awam ini subject to abuse, salah guna sekiranya pihak berkuasa negeri tidak menjalankan dengan prosedur yang sepatutnya. Saya menegaskan bahawa kepentingan awam menuntut supaya hutan simpan kekal sebagai tempat tadahan air begitu penting dan perlu ditambah lagi klausa dalam pindahan ini supaya kelulusan usul di bawah Dewan Undangan Negeri perlu ditambah supaya additional procedure safeguard untuk melindungi hutan simpanan kekal. Pihak berkuasa negeri hanya bermaksud Exco ataupun State Cabinet yang terdiri daripada lebih kurang 10 orang daripada kerajaan negeri. Tetapi usul di Dewan Undangan Negeri mewakili keseluruhan daripada kerajaan negeri dan pembangkang dan mewakili kesemua kerusi dalam negeri dan suara rakyat. Saya mencadangkan tambahan Section 11 di bawah ketiga bahawa hasil siasatan awam dibentangkan sebagai laporan di Dewan Undangan Negeri dan usul kelulusan DUN perlu diadakan sebelum prosedur pengeluaran hutan simpan kekal boleh diadakan. Begitu juga dengan gantian taman hutan simpan kekal, hendaklah juga memenuhi kriteria keunikan biodiversity hutan yang asal. Section 15, tambahan increase penalty dengan penjelasan yang baru dan saya ingin alu-alukan klausa tetapi perlu memberikan tambahan sumber peruntukan untuk teknologi baru, drone, satellite mapping kepada pegawai-pegawai perhutanan untuk kawal selia terhadap hutan kita. Section 104 ada dua anggapan, dua presumption yang baru dan ini boleh menguatkan usaha penguatkuasaan terhadap aktiviti pembalakan haram. Tuan Speaker, baru-baru ini telah berlaku banjir besar di Baling, negeri Kedah dan telah dibongkarkan bahawa Environment Impact Assessment EIA diluluskan untuk hutan simpan Gunung Inas, diluluskan untuk ladang hutan. Tetapi on the ground, ia menjadi Musang King Durian Plantation. EIA diluluskan untuk pembalakan dan ladang hutan for timber trees dan corn rubber trees. Tetapi ditukar oleh tuan punya tanah menjadi Musang King Durian Tree. Dan tidak pernah disenaraikan sebagai program ladang hutan development dan bukan jenis spesies pokok. Musang King bukan jenis spesies pokok yang diluluskan penanaman semula untuk ladang hutan oleh Jabatan Perhutanan. Itu satu bukti bahawa prosedur pembukaan hutan yang melanggari undang-undang. Saya meminta supaya satu siasatan terhadap pencabulan ini dan membawa mereka yang bersalah ke muka pengadilan. Satu kertas putih perlu dibentangkan di Parlimen. Banjir lumpur yang membawa kematian pada 4 hari bulan Julai dan melebihi 1,000 penduduk terpaksa dipindahkan. Melebihi 20,000 penduduk kampung berdekatan yang terancam. Malah petaka banjir lumpur di Baling bukan berlaku secara semula jadi. Dan kesannya juga di Pulau Pinang di mana banjir bersama lumpur telah sampai ke Sungai Muda di sempadan Kedah dan Pulau Pinang. Ini menyebabkan loji rawatan Sungai Dua di Pulau Pinang terpaksa ditutup dan bekalan air bersih ke puluhan ribu isi rumah di Pulau Pinang terjejas selama beberapa hari dan negeri Kedah juga terjejas selama beberapa hari. Apakah terjadi perkara pembukaan hutan tersebut sehingga kan dia menjejas begitu luas kesannya? Bukan sahaja di Baling, terkesan juga di negeri Pulau Pinang di mana bekalan air telah tergendala
terputus untuk beberapa hari di kawasan-kawasan tertentu. Dengan ini saya meminta supaya polisi-polisi moratorium perlu diadakan untuk ladang hutan, polisi moratorium untuk ladang hutan yang baru di hutan simpan dan hutan simpan kekal di Semenanjung Malaysia. Perlu ada lihat semula dan juga penilaian semula. Dan tambahan juga polisi moratorium ada untuk carbon trading. Negeri-negeri perlu diadakan. Masing-masing negeri ada idea ada baru, tetapi federal government, kerajaan persekutuan begitu lambat dari segi legal framework. Masih hari ini sampai hari ini tak ada legal framework untuk kawal selia carbon credit. Itulah masalah yang kita hadapi. Dan saya dapati bahawa kita ada dasar perhutanan. Ya, saya akan buat pengunduran. Terima kasih. Dasar Perhutanan Negara 2021 menetapkan pergaulan sekurang-kurang 50% daripada keluasan tanah negara sebagai hutan dan litupan pokok. Tetapi nampaknya cantik atas kertas. Tetapi dalam realitinya, pembalakan dan pelombongan yang tidak terkawal serta pembersihan hutan dengan penanaman semula ladang hutan adalah cabaran ke atas pelaksanaan dasar perhutanan Malaysia. Oleh itu saya meminta Menteri untuk lihat ataupun memberitahu rakyat Malaysia terhadap insiden di negeri Baling tersebut yang bukan sahaja mengancam sumber bekalan air di negeri Kedah tetapi juga di negeri Pulau Pinang. Itu sahaja Tuan Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Bukit Bendera.